Okey, bila kita buat RPH, bila kita buat RPH, nampak Nampak. Okey, bahasa Arab dia akan tingkat dengan 4 kemahiran. 4 kemahiran Iaitu apa dia? Istimak. Kitabah. Apa tak keluar ni? Okey, jap. Jap. Apa tak keluar ni? Istimak. Kalam. Kalam. Qiraah. Kitabah. Okey, jap. Saya nak save F dulu lah. Tak apa. Okey. Ada 4 kemahiran ni Okey. Okey. Kat mana kita nak wujud istimak kalam kitabah ini? Kat mana? Ke TMK ke? Dekat DS KP. Oh, dia SKP. Okey, contoh ini ini tahu satulah Okey, kita wujud kat sini. Okey, jap. Ni begini. Okey. Okey. Contohnya di sini Okey, contoh ini ma'atu istimak wal kalam. Okey, contoh lain lagi lah Dalam dua SKP ni boleh wujud lah istimak kalam qiraah kitabah. Okey, cuma yang membezakan kita sekarang ni adalah untuk sekolah rendah dia cantum istimak wal kalam. Dia cantum dua ni. Untuk sekolah menengah dia masih asingkan. Okey. Okey, sekolah menengah dia masih asingkan untuk istimak lain, kalam lain. Okey. Okay, nanti download Ustaz dah bagi kan. Nanti download lah boleh tengok balik. Okey, untuk istimak. Okey, istimak lain, kalam lain. Okey. Mana kalam? Ni kalam lain Okey. Ustaz tanya pelajar, kenapa dia sekolah rendah dia cantumkan istimak wal kalam, sekolah menengah dia asingkan? Kenapa? Sekolah rendah dia budak lagi susah nak banyak sangat ajar. Ada pandangan lain? Ada pandangan lain? Hilaf Ustaz, hilaf. Kalau budak ni dia kalau macam kita mengajar tu dia dengar nanti dia tak berapa sangat. Kalau macam kita macam teori dengan praktikal lah tunjuk cara. Okey. Okey, jawapannya adalah Ustaz pun kurang pasti kenapa dia cantum. Sebab masa taklimat, masa Ustaz dia beri taklimat dulu, Ustaz bertanya kenapa dia cantumkan. Sebab Ustaz kata dari segi pentafsiran pun berbeza. Cara kita nak menilai istimak, okey, menilai untuk istimak lain.
untuk kalam lain. Okey. Kenapa Ustaz kata menilai istimak lain kalam lain? Okey, boleh tak pelajar bagi contoh macam mana kita nak menilai istimak? Istimak daripada dia dengar dan dia tulis. Tulis ke? Kalam tahu ah. Kalau kita orang Kefahamannya Ustaz. Kefahaman yang dalam subjek itu. Topik. Okey. Ustaz buat, okey, ni contoh Ustaz buat ujian istimak dengan pelajar. Okey. Okey. Contohnya Ustaz suruh pelajar mendengar video, satu video berkaitan dengan cerita bahasa Arab lah. Kemudian Ustaz suruh pelajar menceritakan balik. Menceritakan balik. Apa yang dia faham itu. Dia panggil apa tu? Kemahiran apa kat situ? istimak lah. Nama tu istimak. Okey, tapi kalau kita suruh pelajar dia buat satu perbincangan dalam kumpulan, kemudian menceritakan balik apa perbincangan itu, dia panggil apa tu? Maharat kalam. Maharatul kalam. Itu beza dia. Nah, walaupun tadi kita suruh pelajar mendengar istimak dulu radio atau apa-apa tajuk lah, dengar bahasa Arab, kemudian dia cerita balik, memanglah dia bercerita tu bercakap kalam kan, tapi sebenarnya tol dia di situ apa Tapi dia? kemahiran dia tu istimak. Kemahiran istimak. Dah. Dia kena faham kat situ. Tol yang kita gunakan untuk menilai istimak tu, dia kena cerita balik apa yang dia faham. Itu maksud dia. Bukannya maksudnya walaupun dia bercakap, kita kata itu mahatul kalam. Bukan. Berbeza. Kalau mahatul kalam, kita suruh pelajar buat satu situasi, dia ceritakan, dia berlakonkan, itu baru mahatul kalam. Okey, kita bagi satu contoh karangan. Okey, contohnya perbualan di bilik guru. Kita bagi satu petikan dalam kumpulan kecil. Okey, kamu hafal perbualan ni, buat lakonan. Itu mahal apa tu? Dalam Mahatul kalam. Tapi yang tadi tu kita suruh pelajar dengar audio, kemudian buat ulasan balik. Dia akan jadi mahatul istimak. Okey. Saya suruh pelajar dengar audio, kemudian dia buat ringkasan, tulis balik ringkasan itu. Memanglah tulis balik itu macam mahatul kalam, mahatul kitabah kan, tulis balik kan. Tapi sebenarnya tol dia tu apa dia sebenarnya? istimak kalam. Kita dengar, kita pelajar dengar audio bahasa Arab, kemudian kita suruh pelajar tulis balik apa yang dia dengar tadi tu. Istimak. Masih mahatul istimak. Walaupun kita suruh pelajar tulis balik tu kitabah, tapi bukan kita suruh tulis kitabah tu, kita suruh dia Dia dengar. menulis balik apa yang dia dengar tadi. Betul tak? Betul. Maksud dia mahatul istimak. Tapi kalau Ustaz bagi satu tajuk pada pelajar, okey, hari ni kita belajar buat karangan tajuk Cintailah Rasulullah dalam bahasa Arab. Okey, pelajar pun buat perbincangan brainstorming apa semua. Itu dia panggil mahar apa tu? Kemahiran apa tu? Mahara? Kalam. Jadi tu, Ustaz bagi tajuk pada pelajar, kemudian pelajar berbincang dalam kumpulan, kemudian dia buat menghasilkan satu penulisan esei berkaitan dengan cinta Rasulullah. Kitabah. Itu kitabah. Ustaz bagi tajuk, bincang dalam kumpulan, brainstorming, kemudian dia bercakap depan balik. Mahal apa tu? Nampak tak dia punya perbezaan dia tu? Nampak. Okey. Ustaz bagi petikan, satu petikan, pelajar baca petikan itu. Kemahiran apa? Qiraah. Betul, qiraah. Yang qiraah kitabah dia tak masalah, nampak jelas. Biasanya orang keliru dari segi istimak wal kalam. Dia beri keliru kat situ. Sebab dia biasa dia kata bila belajar, contohnya kita suruh pelajar mendengar perkataan, awak dengar bagus-bagus perkataan ini, kitabun, belajar pun sebut perkataan kitabun. Pelajar sebut kitabun, itu memanglah kalam, tapi sebenarnya kita bukan uji kalam, kita uji apa tu? Istimak. Dia dengar tak? Dia dengar tak istimak tu betul-betul? Dia dengar tak kitabun itu? Takut dia sebut kitabun. Bukan dia sebut kitabun, dia sebut kitabun. Betul ke dia sebut kitabun tu? Salah lah kan? Sebab dia sebut ukaf. Kan?
Sebab tu penting maharatul istimak. Dia berbeza maharatul kalam. Maharatul kalam ni lebih kepada perbualan, kita bagi petikan, kita buat contoh ustaz suruh pelajar buat satu kad ucapan. Dia buat kad ucapan, tapi dia buat kad ucapan, dia pergi ke depan, dia sebut balik ucapan itu. Dia panggil mahar apa tu? Kalam. Maharatul kalam. Tapi kalau dia buat kad ucapan, tahniah ke apa-apa, kemudian dia bagi surat itu, kad itu kepada kawan dia baca. Dia panggil apa tu? Kitabah. Dia buat kad tu. Dia tulis kan? Dia tulis, kemudian kawan dia Kitabah baca. kan? Kitabah Kawan dia tulis. Kiraat. Dia tulis kad, dia tulis. Okey. Tujuan tulis tu suruh apa sebenarnya? Suruh tulis saja ke suruh apa? Jadi kita suruh ambil kad dia tu, saya ucap tahniah, uhan inuka bitaufiq wal najah ala imtihan fi yaumul usbu' qadim contohnya lah. Kita buat macam tu. Berarti kemudian kawan dia yang buat kad tadi tu bagi kad kepada kawan sebelah dia untuk dibaca. Jadi mahar apa tu? Kitabah. Kitabah ke qiraah? Kitabah lah sebab dia tulis kan? Tak faham Ustaz, buat dia tulis Ustaz. Orang yang baca tu kiraat. Dia boleh dua-dua situasi kalau macam tu. Contohnya, katakanlah kalau memang kita niat nak untuk melonjorkan maharatul qiraat kitabah kat situ, maksudnya aktiviti menulis tu lebih banyak daripada aktiviti maharatul qiraat. Tapi yang Ustaz masukkan tadi tu, Ustaz nak pelajar membaca balik apa ucapan tahniah itu. Jadi jawapan pelajar pun betul, jawapan Ustaz pun betul. Ikut situasi kelas. Faham tak? Boleh faham? Faham. InsyaAllah. Okey. Jelas kat situ Jelas. InsyaAllah. Okey, seterusnya kalau dah faham beza lebih kurang dia simak kalam qiraah ni. Okey, kemudian Ustaz tunjuk satu contoh. Bila kita nak buat Ustaz ada PowerPoint dia. Ustaz buka PowerPoint ni. Okey, kita tengok PowerPoint dulu. Okey. Nak pukul 11 ni, boleh teruskan ke ataupun macam mana? Kita kata sampai pukul 11. Boleh ke berhenti? Boleh Ustaz. Boleh. Macam berat Ustaz. Okey Jadi asal kemahiran bahasa Arab ringkaskan. Api Ustaz tak boleh ringkaskan tapi apa Ustaz cuba pendekkan Okey, bila kita nak buat api yang pertama sekali kita pun lihat kepada kemahiran yang kita pilih di sini. Okey, kita tengok kemahiran dia pilih, maksudnya kita nak pilih apa. Lepas kita pilih kemahiran yang kita nak, barulah kita pilih tajuk dulu, kemudian kemahiran, barulah kita lihat standard kurikulum yang kita nak capai. Kemudian menentukan objektif, kemudian pemilihan aktiviti PDP. Okey, ada 4 perkara Ada 5 perkara. Okey, contoh kita patah balik. Ini adalah panduan kita nak boleh RPH. Okey, ada 5 perkara kan? 5. 1. Apa dia tadi? 1. Tajuk kan? Tajuk. 2. Kemahiran kan? Betul tak? 3. Apa dia? Standard kurikulum. Di SKP. 4. Objektif. 5. Aktiviti PNP. Aktiviti PDP. Okey. Perkara ini mesti selari ataupun sejajar. Okey, mesti selari sejajar. Okey. Okey, apa maksud Ustaz? Kalau kita pilih tajuk, kita nak mengajar tajuk
kalau sekolah menengah lah, contoh sekolah menengah, Nahu. Nahu, nak mengajar Nahu ni contohnya. Sekolah menengah ada tajuk apa? Cuba kita Ustaz tu. Sekolah menengah. Sekejap Ustaz tengok dulu. Sekolah menengah semua tak mengajar. Oh, tak mengajar lah Mak. Ustaz pun tak, sebab kita banyak sekolah rendah kan. Tak apalah, kita bagi contoh sekolah rendah lah Contoh kita nak ajar warna merah, biru semua tu lah. Ahmarun, asfarun semua tu kan. Okey. Jadi untuk ajar warna ni, tajuk warna. Tajuk dia adalah Alwan. Alwan. Okey. Katakanlah dia terkantuk konten dia adalah okey. Sekejap. Okey. Ahmarun. Silap. Sekejap ni, mana buat begini. Okey. Asfarun. Aswadun. Okey. Azokun, contoh. Okey, kita nak ajar ini, nak guna kemahiran apa? Kemahiran apa nak pilih? Kalam. Siapa boleh bagi cadangan? Istimak lah. Ustaz sebut dulu, baru belajar Kalam. balik. Okay. Okey, nampak istimak Okey. Okey, kita buat macam mana petak. Okey. Okey, situ dia maharat. Okey, kita nak apa tadi? Istimak kan? Okey, istimak. Istimak. Okey, istimak. Okey. Kemudian ini dipanggil DSKP. Okey. Lepas kita ambil kemahiran, kita tengok DSKP. Okey. Sini DSKP. Mana tadi? Sekejap. Save dulu. DSKP tahun 1. Istimak. Okey. Okey. Oleh kerana DSKP tahun 1 dia ada 2, berarti istimak wal kalam lah tadi tu istimak wal kalam sebab dia tahun 1 kan. Sekejap dia slow sikit komputer ni. Istimak. Al-istimak wal kalam. Okey. Kalau sekolah menengah istimak je lah Okey. Jadi kita kena pilih nak ambil yang mana? Nak ambil 1.11, 1.2, 1.3 ke? Itu terpulang pada kita Kalau tajuk itu berkaitan dengan huruf-huruf saja. Tadi berkaitan dengan perkataan kan? Warna-warna kan? Jadi adakah kita boleh kata 1.2 di sini? Bukan kan? Sebab ini daripada huruf ni kan? Jadi boleh ke? Ni kan? Kalimat. Boleh ke kita kata tahiyat? Bukan kan? Bukan. Okey. Boleh ke kita dah suruh pelajar sebut tadi nombor adat? Tak boleh ada yang Bukan. Kita ajar kalimat tadi kan? Jadi hanya ada 1.3 saja. Kalau sekolah menengah macam tu jugalah sekolah menengah pun sama. Kita tengok benda yang sama lah. Contohnya kita nak istimak apa? Ini sekolah menengah. Ni istimak ila kalimat. Jadi kalau sekolah menengah di sinilah kalimat lah tadi.
Isim fa'il Okey. huruf. Boleh ke kita kata istimak tahqiq? Bukanlah. Kan? Sekolah menengah. Boleh ke kita istimak jumaat? Jauh sekali. Bukan jumaat tadi kan? Jadi tak nak kalau sekolah menengah, ini saja. Istimak ilal kalimat. Okey, berbalik kepada kita punya ni, maksudnya kita pilih ni. Okey, kita istimak kalimat, kemudian kita nak suruh pelajar apa? Tadi kita kata kita nak buat istimak. Nak suruh pelajar buat apa ni? Istimak apa? Macam mana? Nak suruh pelajar ulang balik je ke? Ulang balik boleh juga, dan bagi latihan boleh juga. Tak, kita lihat 1.31. Muhakah kalimat wa taqdiria. Ni ulang balik. Yang ni ulang balik. Yang ni ulang balik. Yang ni kita sebut ahmarun, pelajar menentukan perkataan ahmarun. Yang ini kita suruh pelajar bezakan perkataan ahmarun, asfarun semua tu. Yang ini kita suruh pelajar buat ayat daripada perkataan warna tadi tu. Contohnya kita sebut ahmarun, pelajar pun buat haza qalamun ahmarun contohnya. Yang ni pula kita suruh pelajar membuat satu hasil berkaitan dengan warna-warna. Kita nak yang mana? Satu dululah. Satu je 1.31. 1.31. Okey, jadi kita pun masukkan kat sini. Okey. Tak komputer slow dah. Komputer Ustaz pun penat juga. 1.31. 3.1. Tu lah, 1.31 salah lah. Betul. 1.31. Okey Jadi apa aktiviti 1.31 tadi? Belajar Dengar dan ulang. tajdik saja kan? Tajdik saja. Ulang saja kan. Jadi dia punya aktiviti adalah tajdik kalimat. Mana kalimah sekejap. Patah balik. Okey. Okey. Tajdik kalimat. Okey. Aktiviti dia. Okey. Objektif Jadi belum, Ustaz. okey. Objektif belum ke? Okey. Objektif dia itu balik sepatutnya. Kita kena patah balik. Tak apa. Kita boleh pergi dan cari. Okey. Okey, dah sebelum kita buat kerja apa dia? Kita tulis objektif dulu. Okey, objektif dia apa tadi? Kita suruh pelajar mengulang perkataan yang diajar dengan betul. Objektif dia. Aktiviti dia. Aktiviti macam mana? Aktiviti macam mana aktiviti? Kalimat. Pelajar mendengar daripada QR code. Pelajar Mendengar daripada QR code. Daripada QR code tu terpulang lah Pelajar dengar, kemudian Pelajar ulang. Balik. One by one. Okey. ABM. Nak baca mana ABM ni? Tadi saya ada QR code kan? Pakai speaker. Boleh pakai speaker. Tadi kita kata suruh dengar balik QR code kan? Jadi QR code lah. Kalau kita nak pakai speaker saja boleh terpulang lah. Ini terpulang ini terpulang. Katalah nak buat daripada audio. Boleh. Daripada laptop. Boleh.
Daripada kaset. Kaset tak pakai dah sekarang kan. Contoh je lah boleh, tak ada masalah. Boleh tak? Nampak. Okey, jadi cuba kita cek balik. Aktiviti kita kemarin kita nak istimak awal kalam. Objek SKP kita sesuai tak dengan istimak, kita cek tadi betul. Jadi kita pun marking betul. Betul tak? Ustaz tulis warna hijau lah. Ustaz marking warna hijau pula. Guna warna hijau. Okey, istimak awal kalam kita nak ni kan? Kita nak ini. Kan? Kita cek dalam SKP tadi 1 betul tak istimak awal kalam? Betul. Betul tak? Betul. Okay. Objektif dia ada tak menggambarkan kita nak 1.31 ni? Ada. Ada, betul. Kemudian adakah aktiviti ini menunjukkan kepada istimak untuk perkara belajar mengulang perkataan ni? Perkataan istimak. Betul. Ada, betul. ABM dia sesuai tak dengan aktiviti? Sesuai. Dapatlah 100. Jadi, nampak tak? Selaras ataupun selari ataupun sejajar. Dia sejajar dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Mesti sejajar. Barulah penulisan APH tu penulisan APH yang betul. Boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan setakat ni? Belum ada lagi. Okey. Kemudian, kita ambil lagi contoh lain. Okey. Kita ambil contoh lain pula. Okey, ini baru objektif pertama kita. Kita suruh pelajar, kita ajar ahmara asfado agafku ni. Okey, kemudian kita nak suruh pelajar, ni objektif pertama. Objektif kedua kita nak suruh apa lagi? Pelajar dah sebut, dah ulang perkataan. Okey, nak suruh apa lagi? Kalam. Okey, kalam. Sekejap, kita buka DSKP balik. DSKP sekejap. Kena ni dulu. Save. DSKP. Kita nak suruh kalam. Yang mana ni? Tadi kita dah ambil yang ni kan? Kita dah ambil yang ni. Okey, nak ambil yang mana pula ni? Nak kalam kan? Kalam. Takwin kalimah tak jadi. Kita cek balik. Tamyiz qudratu ala tahdid kalimah. Macam tak ada kena tak? Kena tamyiz kalimah. Nak ambil yang mana ni? 134. 134. 134 ni sekarang ni kita okey. Masalahnya sekarang ni kita dalam kita punya apa nama ni? Kita punya tajuknya hanya ini saja. Dia bukan ajar haza launu ahmarun, haza launu asbukan. Dia hanya ahmarun asfar warna saja. Jadi kita boleh ke kita ambil tajuk ini untuk 134 ni? 134. Boleh ke yang ni? Tak boleh lah kalau macam tu Ustaz. Tak Sebab boleh sebab belum dia hanya ajar lagi. kalimah saja. Betul point Yang boleh ini dah kita buat tadi, kemungkinan yang ini boleh, yang ni pun mungkin boleh. Betul tak? Yang ni boleh tak kita buat? Yang ni tak boleh lah. Mana? 135. Menghasilkan mulasakak ataupun benda-benda yang bertampal. Tak boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh kalau kita buat warna merah tampal, lepas tu minta murid letakkan dekat whiteboard nama warna tu. Kita suruh pelajar buat buat bulat, letak di stick aiskrim tu, kemudian pegang warna merah, dia pun sebut ahmarun. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Tukar dalam ke Ustaz? Tukar dalam ke? Dia sepatutnya, sebab tu saya kata sepatutnya kalang sepatutnya.
Tapi kan dia dah cantum istimak wal kalam. Kan? Okey. Jadi kita buat macam tu je lah. Sebab tu Ustaz kata tadi sewajarnya bagi Ustaz. Ustaz masa taklimat dulu Ustaz tak setuju dia cantum, tapi dia kata boleh, Ustaz pun senyap je lah. Sebab bagi Ustaz memang tak dapat. Sebab kita tahu kita mengajar. Kan? Tak ada, dia mahu kiraah je last sekali. Jadi kita anggap dia kalam je lah, nak macam mana. Sebab dia dah cantum istimak wal kalam kan. Jadi okey, setuju mana kita nak itu kan. Kita suruh pelajar buat satu kad, kemudian dia pergi ke depan dia sebut balik perkataan tu, boleh setuju? Boleh? Setuju. Okey, jadi kita pun patah balik kita punya ni. Okey, sambung lagi sini. Okey, ini langkah. Okey, ini adalah aktiviti pertama kita. Aktiviti kedua 1, 3, 5 kan? Okey, dia masih istimak wal kalam kan? Menampal. Okey. Kita panggil mulasaqat ni kan, kita sebut al-mulasaqat. Silap je buat dah. Mulasaqat. Mulasaqat ni masih benda bertampal. Okey. Adjektif dia ada. Adjektif cari nampak pelajar Menampal. Okey, menampal. Kita buat yang bunyi kebat sikit lah menghasilkan. Baru dah nampak aktiviti tu kebat. Pelajar menghasilkan panggil apa tu? Kad kad warna kad warna berdasarkan perkataan yang diajar. Okey. Aktiviti dia apa dia tadi? Aktiviti macam mana? Pelajar. Ni nak foto sendiri ke soalan ni? Okey, bagus soalan tu Kalau pelajar kita ni memang bagus-bagus, baik-baik hati, semua senang-senang nak urus, kita suruh pelajar potong. Kalau pelajar kita memang tak mahir, Kita sediakan. berbahaya, kita sediakan. Jadi kita hanya tinggal pelajar membina kad warna berdasarkan Perkataan yang diajar. perkataan yang diberikan lah. Yang diberikan. Sebab kita beri mungkin warna merah pada orang ni, warna biru warna-warni kan. Aktiviti dia. Okey. ABM dia kad warna. Kemudian setiap skil kan. Apa lagi? Cukup? Gam. Gunting. Tapi kita dah gunting siap kan? Ala-ala banyak dah sikit ABM. Mana-mana je lah. Okey, yang penting kita catat. Macam tu. Okey? Okay, kita check balik slide sejajar tak kita punya ni dia. Okey, warna hijau, pen warna hijau. Okey. Istimak wal kalam mulasaqat kita dah check tadi ada betul. Selari dengan ni kan? Selari. Pelajar menghasilkan kad warna yang berdasarkan perkataan yang diajar. Objektif kita. Apa perkataan yang diajar? Okey, Tercapai. Okey, kita aktiviti dia apa? Pelajar membina kad warna berdasarkan perkataan yang diberikan. Kita beri warna merah, pelajar warna merah. Warna biru, pelajar warna biru
Okey, betul. Kemudian ABM dia kat warna. Memang kita yang suka warna kan. Kemudian Ustaz, ya, kalau macam contoh bahasa Arab ni ada tak EMK Ustaz? Elemen orientasi curriculum. ada So mesti nak ada. kena letak juga ke? Kena ada. Okey. Kalau di sini apa EMK kat sini? Sini EMK ni. Silap. Sekejap. Ini EMK dah ni. Mana biru ah? Ni Global. nilai. Ni apa nilai EMK kat sini ni? Apa boleh cari? Apa di EMK kat sini? Keusahawanan 3. Okey, boleh ke sana boleh? Kelestarian global, Boleh. Apa lagi yang sesuai? alam kelestarian alam sekitar, Ada kaitan dengan sekitar ni. Teknologi Ustaz. tak buang sampah. Boleh lah. Tapi ada tak kreativiti? Ada kreativiti. Kreativiti. Ini yang paling tepat sebenarnya. Usahawan ni pun ada juga tapi ni paling tepat. Kat mana elemen dia paling jelas kat sini? Kreativiti. Pelajar membina kad warna. Bina kat warna. Sebab tu Ustaz tadi ada pelajar cadangkan pelajar ni objektif, bagai objektif ni kan, ada pelajar nampak pelajar apa tadi lupa dah ayat dia, tapi Ustaz kata tak apa, kita nampak macam kebat sikit kan. Jadi sebab tu Ustaz kata pelajar menghasilkan. Kenapa? Sebab tujuan dia nak capai EMK ini. Kalau kita buat pelajar dapat buat apa bukan tadi, saya lupa dah ayat tadi. Apa yang kamu buat tadi, ayat tadi tu sebelum Ustaz cadangkan menghasilkan tu? Menampal. Menampal kan? Menampal tu nampak tak macam aktiviti kebat? Tak. Tak Kebat. kan? Rendah. Rendah kan? Dia sangat rendah kan? Okey. Tak. Menampak. Oh, sakit mati pula tengok warna ni tak? Ustaz tukar warna lain ya. Warna apa boleh nampak sikit tau. Orange. Ni boleh. Okey. Menampal. Okey. Ni tak tunjuk kebat. Tak menggambarkan kebat. Bila tak menggambar kebat, secara automatik dia tak akan capai EMK. Betul tak? Sebab tu bila kita nak tulis objektif ni mesti menggambarkan kebat. Okey? Okey. Boleh faham? Yang lain ni Ustaz tak pasti ni. Faham. Okey. Seterusnya lah sebelum kita berhenti lah pukul 11 lebih ni. Okey, dia ada 3 langkah. Mesti 3 langkah Okey. Kita patah balik. Okey, sekejap. Save. Okey, sambung di sini pula warna merah tadi. Pen merah. Okey. Kenapalah Ustaz guna pen merah? Patutnya guna pen hitam tadi. Belah dah berlalu dah. Macam mana? Okey, sambung Sambung di sini pula. Okey. 2 3 4. Okey. Okey. Jadi kita nak buat apa lagi ni? Aktiviti keempat. Aktiviti ketiga. Kita dah buat istimak, yang kedua istimak, yang ketiga nak buat apa? Dia tadi dah tidur. Bolehkah kita buat kitabah? Kita nak buat qiraah saja. Kita Qiraah. Nak qiraah ke kitabah? Qiraah senang sikit, suruh baca. Tu pula Kitabah macam susah nak tulis. Mana-mana je. Kenapa kita ambil qiraah? Tak apa, tak ada masalah. Yang penting belajar faham. Bolehkah kita ambil 2.1?
Boleh tak? Tak, sebab itu kalimah Tak bukannya boleh. huruf. Bagus. 2.2 tak boleh juga. 2.3 macam boleh kan? Ya. Tengok 2.4 dulu. Tahiyat. Tak boleh. 2.5 lagi tak boleh. Jadi tinggal satu saja 2.3. Okey, nak ambil 2.3 mana? Muhakkah ke? Tahjiah ke? Eja ke? Tahdik ke? Eja. Eja. Nak eja? Nak ambil eja? Okey, eja. Kita ambil eja. 2.3 2. Okey. 2.32 Okey. Qiraah 2.32 tahjiah. Tahjiah. Okey. Dia punya objektif dia macam mana? Pelajar dapat mengeja lah kan? Dapat Mengeja mengeja, yes. perkataan Warna diajar. Okey. yang diajar, yang diberikan, yang diajar. Yang diajar dia sama je lah. Okey, kemudian aktiviti dia belajar Belajar mengeja. mengeja je. Itu saja. Mesti ada sebelum-sebelumnya. Mengikut sebutan Boleh ke guru. buat ni? Boleh buat ke ni? Boleh. Okey. Ustaz tanya satu soalan. Okey. Kita dah suruh pelajar eja. Adakah kita dah ajar belum perkataan ni? Dah ajar tak mengeja? Dah. Kan tu ajar kat atas. Menulis dulu Dah Ustaz. eja. Macam mana sepatutnya ni? Ni tajuk yang sama tak Sekarang ni kita suruh pelajar mengeja. Dia apa perlu kita buat sebelum tu? Belajar menyebut. Okay. Cuba kita cek balik di SKP kita. Okey. Kalau kita buat 2.33 boleh tak? Apa tu Ustaz? Menentukan. Menentukan kalimat. Boleh juga. Ataupun 31. Lagi senang. Pelajar dia sebut balik je perkataan tu. Dia baca balik je. Yang ini muhakkak ni bermaksud, katalah ada perkataan asparuh kita buat kad Manila. Kan budak buat Manila kat warna tadi kan? Warna bulat tadi kan? Ada stick sini kan? Nah, kita suruh pelajar, seorang pelajar ke depan, kawan-kawan dia sebut asparuh. Jadi dia ini akan baru masuk ini. Tapi kalau kita suruh seorang pelajar ke depan, dia bawa kad ahmarun. Kemudian kita suruh pelajar semua yang ada ahmar, salah Ustaz. Okay, kita minta pelajar seorang, kita bisik pada dia, sebut perkataan, bisik pada dia ahmarun, kemudian pelajar tu sebut ahmarun. Pelajar-pelajar yang pegang kad warna merah, dia pergi ke depan, dia letak kad warna merah kat depan. Itu dia jadi aktiviti tahdik. Faham tak? Okey. Kalau kita nak suruh mengeja, problemnya adalah pada langkah sebelum itu kita tak ajar pelajar mengeja dahulu. Sepatutnya kita kena ajar dulu as, campur sod, campur fa, campur ra. Barulah kita suruh belajar boleh mengeja. Faham tak? Faham. Sebab tu bila Ustaz nak buat ni, Ustaz macam-macam ke sebut salah Ustaz.
Jadi pada pandangan Ustaz lebih bagus kita buat sama ada nak ambil 2.31 ataupun ambil 2.33. Jadi nak ambil yang mana? 31 lah senang. Ambil 231 Jadi kita tukar ini balik. Okey, ini pun kena tukar lah. Bila dah tukar dia punya kemahiran tu, automatik yang lain pun akan bertukar juga, kan? Okey, jadi di sini adalah 2.31. Apa dia tadi lupa dah Ustaz. Muhakak. Muhakah. Okey, jadi objektif dia pelajar dapat mengulang balik lah kan? Mengulang balik perkataan yang diajar. Okey. Aktiviti dia apa tadi kita nak buat? Pelajar Seorang ke depan untuk baca, untuk baca. Pelajar dapat membaca perkataan yang Diajar. dibentangkan. Kita suruh pelajar ke depan ni kan? Dihasilkan. Yang dibentangkan, kita suruh pelajar bawa satu kad ke depan, kemudian yang lain sebut. Dia apa ayat dia tu? Pelajar dapat baca perkataan yang dibentangkan Betul tak? Betul, bentangkan dengan baik. Dengan betul. Hadapan kelas dengan betul. Okey. Dia punya ABM dia kat warna tadi lah kan? Okey. Itu je lah. Itu je. Okey. Jadi kita lihat, cek balik betul tak kita punya ni dia. Okey. Kita cek kira'ah muhakah ni 2.31 betul tak? Betul cek dia kan? Okey. Betul. Okey, kemudian dapat mengulang balik perkataan yang diajar. Okey, betul. Kira'ah. Betul. Dapat Membaca kira'ah. Betul. Ini dapat jelas baca jadi memang betul kira'ah. ABM dia sesuai tak dengan aktiviti ni? Sesuai. Okey. Gitulah keadaannya. Jadi IMK tak semestinya ada ke? IMK tak semestinya setiap aktiviti tu ada. IMK mesti ada. IMK mesti ada tapi tak kisah berada di mana-mana. IMK tak kisah. Dia berada langkah 2 ke, langkah 3 ke. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, jadi ini homework lah, homework untuk pelajar. Okey, nanti Ustaz bagilah, Ustaz bagi ni slide ni dalam GC nanti. Okey, homeworknya untuk sekolah menengah buat dia macam ni je, tak perlu buat habis penuh lagi. Buat macam ni je, macam Ustaz ajar ni. Buat ini dulu. Tajuk ini, buat ini seperti inilah okey. Buat je draft ini. Kita panggil draft RPH lah, draft RPH. Buat macam Ustaz ajar tadi tu. Tengok dulu daripada awal tajuk dia sesuai dengan apa, kemahiran apa. Buat petak macam ni. Boleh faham tak? Boleh. Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey. Okey. Jadi bila due dia ni? Due date. Hari Rabu. Minggu depan. Sabtu minggu depan. Sebab ni Sabtu kan? Sebelum kelas lah. Kelas kita minggu depan kan?
Sebab kalau pelajar dah boleh ni, terus Ustaz pergi pada apis yang sepenuhnya. Ha. Okay. Rabu lah Rabu jam 23.59. 11.59. Ha. Yes. Okey. Nak buat bab kemahiran ke Ustaz? Okey, bagus soalan tu, lupa Ustaz terang tadi. Okey, kemahirannya. Ya, okey, kemahiran. Okey, dia boleh kemahiran kalau sekolah rendah memang istimak kena gabung kalam lah kalau sekolah rendah. Kemudian ya. Qiraah kitabah. Okey, ni sekolah rendah. Okey. Untuk sekolah menengah, istimak kalam qiraah kitabah. Okey. SM. Okey Untuk sekolah rendah, okey, istimak kalam qiraah boleh gabung. Boleh gabung insya-Allah Baginas. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 1. Ya. Allah, apa jadi gini ni? Dia dah hang Ustaz. Tiba masanya untuk berhenti. Ya Allah, sedih tak bunyi. 1, 2, 3. Sikit lagi. 4. Okey. Okey. Saya tunggu. Boleh gabung 1 campur 2. 1 campur 3. Okey. Ini boleh. 1 campur, ya Allah, apa duduk sini ni? Allah, apa jadi gini? Memang hang dah Ustaz 1 campur 2. 1 campur 3. Boleh. 1 campur 2 campur 3. Ustaz kata tak boleh. Sebenarnya boleh tapi dia akan jadi pening pada cikgu dia nak mengajar banyak sangat kemahiran. Banyak sangat nak taksir. Banyak sangat nak hasil payah, pening kepala. Jadi jangan buat banyak-banyak Okey, ini sekolah menengah. Sekolah rendah. Sekolah menengah 1 paling fair 1 2. 3 ini paling fair. Ini paling fair, double right lah paling fair. Tapi tak semestinya dia boleh jadi 1 2 1 3 1 jap. Oh, pening molek dah. 1 2 3 4. Dia boleh gini. Okey, boleh apa nama ni? 2. Tak. Okey, 2 tak boleh. 3 campur 2. 3 campur 4. Okey. Kemudian nombor 4 tak boleh. Okey. Kenapa Ustaz kata tak boleh? Okey, dia panggil satu lagi, dia panggil istilah, lupa nak sebut tadi, nasib baik tanya tadi kan. Dia panggil pemeringkatan isi. Pemeringkatan isi. Maksudnya setiap kena sampai ni dia mesti daripada senang ke susah. Senang ke susah. Macam ni. Jadi contohnya kita ambil nombor 1 istimak. Ni contoh. Kita warna lain lah, guna warna lain.
Kita guna warna Hijau-hijau. hijau pula. Okey. Satu istimak. Kita nak pergi ke kalam. Boleh ke? Ada tak makin meningkat? Boleh. Istimak ke kalam meningkat. Meningkat. Okey. Tapi kalau kita buat kalam ke istimak, meningkat tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, kita buat kalam ke kitabah. Meningkat. Ni boleh meningkat. Okey. Kitabah ke kalam. Tak boleh. Boleh. Boleh ke? Boleh Ustaz. Sebab tabah tu susah sikit. Tak boleh lah. Tidak meningkat. Okey. Kemudian qiraah ke kalam. Kira tak boleh. Qiraah kalam boleh ke? Boleh. Boleh Boleh. Ustaz. Kalam nombor 2 Ustaz. Ustaz salah tulis 4. Kalam, okey. Macam lah. Okey, Boleh ini lah, urutan 1, 2, 3, 4. Yang ni urutan ni. Ini bukan urutan dia ini nombor saja saya tulis nak supaya faham senang tulis. Okey. Sebab apa? Sebab dia membaca, lepas membaca katakanlah kita bagi petikan teks untuk perbualan hari ni. Kita suruh baca dulu petikan itu. Kemudian kita suruh pelajar lakonkan balik teks tadi tu. Jadi bolehlah. Okey, kemudian kita buat kalam ke qiraah. Boleh ke? Kalam nombor 2 ke kalam ke apa? Ketiga. 2 ke 3. 2 ke 3 Tak boleh boleh. ke? Tak boleh. Tak meningkat. 3-2 boleh kan? 3-2 boleh, 2-3 boleh. Tak boleh. Okey, boleh faham? Faham Ustaz. Ni biasanya sekolah menengah penting yang ni. Sekolah menengah sangat penting yang ini. Yang saya sebut meningkat dan meningkat tadi tu. Sekolah rendah perlu juga sebenarnya, tapi sebab sekolah rendah jugalah halang-halang bagus juga Okey, sekolah rendah. Okey. 1 istimak ke qiraah boleh ke? Boleh. 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 Meningkat. Alah. Cepat sangat Ustaz Abad. Saya cepat naik. Ya. Padam dulu. Okey, jap. Sinilah sini tulis. 1 ke 2 meningkat. Okey. Kemudian 2 ke 3 boleh ke? 2 ke 3 boleh. Boleh. 3 ke 2? Tak boleh. Tak boleh. Berat. Tak meningkat. Kemudian 2 ke 1? Tak boleh. Tak meningkat. Kemudian 3 ke 1? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi loceng besar Ustaz dah bunyi dah. Ustaz soalan Loceng terakhir. besar Ustaz dah buat apa dah. Ini loceng besar tak boleh buat apa dah Ustaz ni. Okey, boleh faham tak? Boleh. Ustaz buat dalam bahasa Arab Ustaz. Tak. Yang ni bahasa Melayu dulu tak apa. Dia bahasa Melayu dulu tak apa. Okey. Dalam bahasa Melayu